Assalamualaikum dan selamat petang kepada Tuan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pemilihan Calon MPP bagi sesi 2021-2022. Jadi seperti yang kita tahu, pilihan raya bagi Majlis Perwakilan Pelajar UKM telah pun berlangsung. Tetapi malangnya terdapat persaingan yang sangat sengit di antara dua calon presiden kita. Mereka berdua mendapat undian yang sama iaitu sebanyak 355 undian setiap seorang. Jadi di sini kita akan melakukan sebuah sesi temu duga untuk kita pilihlah calon yang mana satu lebih layak untuk dijadikan Presiden MPP untuk tahun ini. Jadi saya serahkan majlis kepada Tuan Pengerusi. Dipersilakan. Terima kasih setiausaha saya, Encik Ashraf. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah kepada kamu berdua. Jadi kita akan mulakan soalan dengan Encik Rizwan. Encik Rizwan, boleh awak perkenalkan diri awak dan terangkan sebab awak ingin menjadi Presiden MPP. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis, pengerusi jawatankuasa dan timbalan pengerusi. Nama saya Muhammad Rizwan bin Ahmad, berumur 20 tahun dan berasal daripada Kuala Lumpur. Dan antara sebab ataupun punca kenapa saya ingin menjadi Presiden MPP adalah kerana saya ingin mencabar diri saya dalam bidang kepimpinan. Kerana saya yakin yang saya mampu laksanakannya berdasarkan pengalaman saya menjadi setiausaha dalam Exco Sukan di Matriks Selangor. Selain itu, saya juga banyak mempelajari mengenai tugas-tugas selaku pemimpin daripada JPP ketika saya menjawat jawatan setiausaha tersebut. Dan saya yakin saya dapat mempraktikkan apa yang telah saya pelajari dengan mereka terhadap jawatan tersebut. Itu saja. Terima kasih. Okey. Terima kasih kepada Encik Rizwan. So seterusnya saya tunjukkan soalan ini kepada calon MPP kedua. So sila perkenalkan diri anda dan kenapa anda ingin memegang jawatan ini. Okey, terima kasih Timbalan Pengerusi. Cik Denny saya nama. Jadi saya Muhammad Mudin bin Zulkarnain, pelajar tahun 1 optometri di Fakulti Sains Kesihatan UKM Kuala Lumpur, kampus Kuala Lumpur. Jadi soalan yang menarik, kenapa saya ingin menjawat jawatan MPP, Presiden MPP pada kali ini. Serba sedikit, saya ni terlalu banyaklah join mana-mana aktiviti sosial dan juga organisasi di kampung saya, jadi dan juga di sekolah saya dan juga universiti saya sebelum ini. Jadi saya rasa menjawat jawatan MPP ini adalah salah satu tanggungjawab yang lain sedikit dan agak besar sedikit untuk saya. Namun saya juga ingin mencabar increase saya punya potensial diri dalam diri saya untuk saya jadi untuk saya praktikkan nilai kepimpinan itu sendiri. Jadi selain itu juga markah ataupun kebaikan apabila saya join MPP ni banyak. Ada banyak merit dan juga ada banyak orang kata kebaikan-kebaikan yang akan saya dapat apabila saya graduan nanti, atas sebab saya dah habis, saya dah pernah menjawat jawatan Presiden MPP pada hari ini. Saya rasa itu saja yang boleh saya bagikan, direct saja untuk Timbalan Pengerusi soalan. Ya, terima kasih. Terima kasih Encik Amir. Okey, seterusnya Encik Rizwan, apakah corak kepimpinan yang anda akan terapkan dalam memimpin MPP sekiranya anda terpilih? Okey, jika saya terpilih untuk menjawat jawatan presiden tersebut, corak yang saya akan bawakan adalah corak kepimpinan demokratis. Kerana saya yakin dengan corak ini, ianya dapat meningkatkan kreativiti kami selaku MPP dengan bertukar pandangan antara masing-masing bagi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dan mahasiswi. Selain itu, ia juga dapat menambahkan motivasi di kalangan kami apabila ada pendapat kami yang didengar dan diambil kira. Perkara yang paling biasa berlaku apabila seorang itu merasakan pandangan mereka itu didengar ataupun diambil kira, mereka akan lebih berminat untuk bekerja dan berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi disebabkan itulah saya akan terapkan corak kepimpinan demokratis. Itu saja. Terima kasih Encik Rizwan. So soalan seterusnya untuk Encik Amir. Encik Amir, boleh ceritakan pasal kegagalan yang awak pernah alami sebelum ni
dan juga apa pengajaran yang awak dapat melalui kegagalan tersebut? Silakan. Menarik juga soalan terusi saya, Syaraf ya. Jadi kegagalan ni saya ambil daripada aspek saya punya nak menggapai cita-cita tu sendiri ya. Jadi kegagalan yang paling besar yang pernah saya alami adalah di mana saya tak dapat menyambung pelajaran saya ke bidang yang saya minat, iaitu MBBS ataupun ijazah kedoktoran, bukan ijazah kedoktoran, ijazah dalam doktor lah, medical doctor lah kan. Jadi saya dapat tawaran di Universiti Malaysia Sabah untuk belajar asasi di sana, asasi sains di sana. Namun begitu, apabila saya berpindah untuk ambil bidang degree pula, saya tidak dapat pos itu di sana. Justru saya mengambil keputusan untuk berpindah daripada UMS masuk ke dalam UKM di KL ini dan mengambil bidang optometri atas sebab hampir sama dengan bidang apa yang saya belajar, apa yang saya inginkan, iaitu MBBS. Namun begitu, pengajaran yang saya dapat di sini adalah besar. Setiap benda yang saya lakukan adalah berdasarkan diri saya sendiri, usaha saya sendiri. Kemudian barulah Tuhan punya kuasa nak cara ke mana, nak itu ke mana kan. Jadi saya rasa pengajaran yang paling besar untuk saya tak dapat capai cita-cita tu atas pelbagai sebab. Antara sebab dia, kita dah muhasabah diri, kita harus muhasabah diri, fikirkan kenapa. Yang pertama lagi, saya dapat tahu saya ni pemalas, tak fokus dalam kelas, kadang tidur dalam kelas. Yang keduanya, saya ni terlalu ambil remeh-temeh, setakat ujian je kan. Jadi saya rasa benda-benda ini berlaku kerap pada diri saya dan menyebabkan kegagalan itu berlaku pada diri saya. Jadi pengajaran itu saya ambil dan jadikan dia catalyst, bahasa Melayu, pemangkin untuk diri saya untuk maju ke hadapan. Dan itu akan menyebabkan saya hasilnya satu perasaan redha dalam diri saya yang memang betul ada kesalahan dalam diri saya. Namun begitu ya, Terusi, saya tak nafikan kegagalan itu pasti ada apabila kita nak menjawabkan satu kerjaan. Sebab Tuhan dah tahu itu bukan yang terbaik untuk kita. Tuhan dah tahu ada benda yang lagi baik untuk kita di masa akan datang. Jadi Tuhan dah aturkan. Namun begitu, usaha tetap usaha, doa tetap doa dan tawakal tetap tawakal. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Amir. So seterusnya Encik Rizwan. Saya lihat CV Encik ni mempunyai banyak projek yang menarik. So boleh ceritakan sedikit pengajaran dan iktibar daripada projek yang pernah dikendalikan? Okey, ada banyak projek yang pernah saya lakukan dan ada satu projek yang saya tak sempat ataupun kiranya macam tertangguh projek tu sebab halangan PKP tahun lepas, iaitu Hari Terbuka Matrikulasi Selangor yang diadakan untuk menyambut ulang tahun ke-20 Matrik Selangor. Jadi walaupun perancangan semua telah siap dan hanya tinggal untuk laksanakan saja, tapi ianya tetap juga terhalang kerana PKP. Dan daripada insiden itu, saya dapat simpulkan yang tak semua yang kita rancang tu akan berjalan dengan baik, kerana Allah lah yang sebaik perancang. Jadi pengajarannya, kita kenalah bersabar dan tabah menghadapi segala bentuk ujian yang menimpa kita, kerana Allah tak akan turunkan sesuatu ujian tu kepada hamba-Nya jika hamba-Nya itu tak mampu untuk atasinya. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Rizwan. Kita bergerak ke Encik Amir pula. Okey, andai kata Amir, awak dipilih menjadi Presiden MPP, bagaimana awak ingin memimpin MPP tersebut? Silakan. Okey, agak menarik soalan yang cepu mas yang diberikan oleh Terusi. Jadi saya ambil daripada apa fungsi jawatan saya sendiri dan apa misi dan visi UKM sendiri. Jadi MPP itu adalah Majlis Perwakilan di Pelajar, di mana saya haruslah wakil daripada pelajar dan juga hendaklah menunjukkan contoh yang baik untuk para pelajar. Jadi orang kata saya hendaklah memimpin para pelajar ini untuk menggapai visi dan misi UKM sendiri untuk melahirkan pelajar yang seimbang daripada aspek akademik maupun kurikulum. Dan juga UKM punya graduan hendaklah di mana-mana sahaja pun ia hendaklah menjadi salah satu orang kata bintang di sana.
Ibarat biji benih, walau biji benih itu sihat pun, walau dicampak dekat laut pun jadi pulau juga. Campak dekat langit pun jadi bintang juga kan. Jadi saya rasa saya rasa memimpin para pelajar, kawan-kawan saya ini untuk join, untuk ikut segala aktiviti, banyakkan aktiviti untuk mereka ikut. Dan pada masa yang sama mereka akan build self confidence, diorang akan tingkatkan keberkesanan diorang punya apa tu orang kata secret dalam diri diorang tu, diorang akan keluarkan. Dan akhirnya benda-benda itulah menyebabkan ahli graduan, setiap ahli graduan di UKM itu unik. Okay? Jadi saya rasa corak kepimpinan corak kepimpinan pula. Dan saya rasa itu adalah cara saya yang saya akan buat untuk memimpin para pelajar MPP terutama sekali lah. Dan saya rasa saya banyak exco kan. Setiap exco ni akan memainkan peranan penting dalam guide para pelajar ini, dalam memanggil para pelajar ini untuk terus ke hadapan tanpa ada sebarang gangguan. Contohnya kebajikan, bila ada masalah pemakanan dan layan, kita akan tolong. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Timbalan pengerusi nak tambah apa-apa? Saya rasa itu saja. Tak ada lagi. Okey. Setiap saya sini. Okey, nampaknya kita dah sampai ke penghujung sesi temu duga calon presiden untuk Majlis Perwakilan Pelajar UKM. Jadi kami akan hubungi mereka yang akan layaklah untuk mendapat jawatan presiden ini. Kami akan berbincang dahulu dan kami akan hubungi mereka yang layak di masa akan datang. Jadi terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Tuan Timbalan Pengerusi dan juga terima kasih kepada calon-calon kita pada malam ini. Sekian saja. Assalamualaikum dan selamat petang.